Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Yang dikasihi Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid Matang Gedung, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya pun izin ambil masa sedikit sahaja untuk mudahkan tuan-tuan faham. Biasanya dekat masjid tak ada orang mengajak bab mata pusaka ni. Jadi saya ambil peluang mengaji sikit lah supaya kita boleh ingat kalau berlaku kematian. Kalau dulu-dulu dalam keluarga kita, 1 tahun ada kot seorang mati. Selang 10 tahun ada pula seorang. Tapi zaman COVID ni, kadang sehari meninggal ramai. Bahkan pernah saya dengar, 1 hari 2 anak meninggal. Jadi isu bila meninggal ni, kita boleh tahu yang mati itu bila, kalau mati baru. Tapi kalau melibatkan kematian yang dah lama, yang tu perlu buat siasatan. Dan kita kena tahu siapa mati, siapa hidup. Untuk pengetahuan, terkadang orang yang mati, dia masih ada hak pusaka. Misalnya macam mana? Tok Wan mati, ayah kita mati lepas pada Tok Wan. Faham tak? Contohnya Tok Wan kita, anak ada 5 orang. Kita buat misal semua lelaki-lelaki lah. Okey, Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Teh, mudah-mudahan pula. Bawah sekali dia tak boleh panggil Pak Dak lah, dia panggil Pak Su. Faraid, harta Tok Wan tak buat, akhirnya Pak Long mati. Pak Long tu, dia ada hak sebab dia mati lepas daripada Tok Wan. Kerap kali waris buang Pak Long. Buang Pak Long tak apa. Tetapi kena catat Pak Long tu mati bila. Kalau mati lepas pada Tok Wan, bahagian dia ada. Bahagian dia akan pergi kat siapa? Pergi kepada isteri dan anak-anak dia. Juga barangkali, semasa Tok Wan kita mati, ayah kita ada. Tapi Pak Su kita tak lahir lagi. Boleh faham tak? Tok Wan kita mati, ayah kita ada. Pak Su kita tak keluar lagi. Faraid bila buat, Pak Su tak ada dalam senarai waris. Itu benda tak betul, benda haram sebab Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Teh, apa semua ni, mereka makan harta Pak Su. Bila anak-anak Pak Su tanya Tok ni perempuan, kenapa ayah kami tak dapat? Jawab Tok, ayah kamu tak keluar lagi dalam perut mak, dalam perut Tok. Jawapannya, ayah kami berhak. Sebab ayah kami bin siapa? Bin Tok kami. Kena tulis bin Tok. Jangan kita duk buang. Bila buang, berdosa. Katalah kita tak masukkan nama Pak Su, malam ni baru sedap, kena kira balik, kena bagi balik hak-hak kepada Pak Su. Tuh, cuba tengok kes ni orang taman saya sendiri tanya. Cuba cari nama Mahmud dulu. Saya nak ambil masa pendek aja. Mahmud. Mahmud ni mati baru aja. Baru mati COVID. 21 hari bulan 5, 21. Baru meninggal lah kan.
Baru meninggal pun kira-kira berapa bulan lah, dah bulan 11 dah. Baik, bila Mahmud mati, dia ada isteri, tapi isteri cerai dah. Kena catat. Kalau isteri yang dicerai, baru cerai, suami mati, isteri tu dapat. Faham tak? Suami mati, sebelum mati dia cerai bini dia. Cerai bini, iddah tak habis lagi, suami mati. Isteri itu iddah dengan suami hak cerai dia, macam tu aja. Dia ambil iddah baru 4 bulan 10 hari. Tapi bila kita tengok Mahmud ni mati 21 bulan 5 2021, dia bercerai 3 bulan 7 2019. Iddah habis lagi. Iddah habis lagi tak? Habis lagi? Habislah. 2019 dengan 2021 kan habis. Didapati Mahmud dia tidak ada anak. Anak lelaki tak ada, perempuan tak ada. Masa tu saya akan tanya, mak ayah ada tak? Didapati mak si mati meninggal sebelum dia. Meninggal 2018. Walaupun begitu, Mahmud masa dia meninggal, dia ada mak nama Sa'diah. Sa'diah, mak di atas, pak di atas, yang tu kita tak ambil kira. Sebab Mahmud M6 kan? Betul tak? Mahmud M6. Jadi Abu M5. Jadi hak semua hak bawah pada M6 tak dapat. M tu simbol saya lah, maksudnya mati. Yang mati Mahmud M6, M1, 2, 3, 4, 5 tak dapat. Senang aja. Rupanya lepas pada Mahmud mati, tak ada lagi siapa mati. Yang ni saya nak ucap tahniah lah kepada yang bertanya. Sebab dia segera. Segera. Kita biasanya lambat. Sampai 5-60 tahun pun jumpa. Sebab tu saya pernah sebut di tempat lain, kes faraid berdekatan dengan kita ni, kes kepala batas. 1926. Lewat sikit lagi, kepala batas juga 1917. Yang paling teruk faraid yang saya pernah jumpa, pernah dengar 1808. Bukan 18 bulan 8. Tahun 1808. Hanya masuk mahkamah tahun 1999. Dibicara selama 20 tahun baru keluar keputusan. Kenapa bicara lama sangat? Sebab nak cari waris. Waris. Sebab mati ramai. Setiap waris yang mati tu dia dah waris dia. Dan saya ucap terima kasih. Orang cerita kat saya, dia kata kes ni dah settle dah. Alhamdulillah. Melibatkan waris lebih daripada 300 orang. Yang ni kes simple lah. Bila kita dah faham, kita kena cek dulu. Hak mana pusaka, hak mana bukan. Contoh kemarin, saya berhenti basuh kereta kat kedai basuh kereta ni lah. Okey. Biasanya, kalau kedai basuh kereta hak bagi-bagi, dia tak cas saya. Sebab saya kira banyak kali dah pusaka dia. Pusaka ayah dia, pusaka mak mentua. Dah kira banyak kali dah. Kira saya ni dah berbudi kat kamu. Dah lah saya tak cas. Tapi dia cas juga RM12. Tak apalah. Kan dah dia nak cas juga, tak apa. Tapi saya kira dah jadi pusaka apa dah. Baik, antara contoh yang duk tanya Ustaz, mak tiri saya mati. Dulu pak dia, mak tiri saya mati, dia kharak kematian. Depa tak faraid, sahabat kharak kematian bukan pusaka. Pencen bukan pusaka. Tapi kadang-kadang pencen pusaka. Dia kena tengok kes. Contohnya kita pencen. Kadang-kadang ada orang mati tak ada makan pencen. Melambak jumpa kan. Pupu ayah saya. Bukan pupu. Dengan saya 2 pupu.
Sebelum pencen, dia dah tolak hutan, dia tanam getah. Kira pot getah tak pot getah. Pot getah dah pasang, pancung dah pasang dah. Kira nak buat apa tu? Rumah kecil pun buat dah untuk duduk petang-petang. Okey, pencen tak sampai 2 minggu, meninggal. Nampak tak? Orang yang pencen, duit pencen duk masuk. Kadang-kadang masuk tapi tak guna. Pernah jumpa tak? Hak jenis anak-anak kerja bagi-bagi, ayah tak pakai duit pencen lah. Tiba-tiba ayah mati. Duit pencen masuk dalam akaun ayah tu, yang tu pusaka. Termasuk bila ayah mati, duit pencen dia akan masuk sekali lagi. Faham tak? Pencen hak belum sampai, dia akan masuk. Yang tu pusaka. Setelah isteri bawa surat mati kepada bahagian pencen, duit hak dapat tu bukan pusaka. Duit pencen hak isteri dapat tu, kadang-kadang kena zakat. Sebab banyak. Tapi kalau dapat, badan tak apa nak sihat, sakit memanjang, zakat tak kena. Bahkan mungkin dia boleh terima zakat. Dia kena bagi faham dulu. Duit tabung haji tak kena zakat. Sebab tabung haji bayar dah. Kalau kita bayar kali yang kedua, jadi sedekah lah. KWSP, mereka tak bayar zakat. Kita kena buat keluar sendiri. Ikut fatwa Kedah, KWSP wajib bayar zakat bila duit ada di tangan. Faham? Bila tak awak keluar, tak kena. Awak keluar, kena. ASB 20,000 tak bayar zakat. Bukan tak mau bayar, tak bayar. Duit di bank 30,000 tak bayar zakat. Lah kena campur lah, campur semua berjumlah 130,000. Yang tu kena tolak zakat. Orang lah dia panggil 2.5%. Orang dulu-dulu dia panggil berapa? 1/40. 1/40 tu sangat senang. Jumlah duit tak zakat, bagi 40. Dapat zakat. Okey. 130,000 kena tolak zakat RM3,250. Berbaki 176 campur duit tabung haji dapat 146,000. Yang tu adalah jumlah boleh faraid. Si mati kalau ada hutang, bayar ke semua. Kalau si mati baru ambil kereta, baru dan bayar sekali dua, bayar pun habis duit kereta. Kemudian kereta tu pula, kita akan faraid kereta tu. Tanya siapa nak bayar duit kereta. Ini kena bertolak ansur lah. Ataupun tak bayar hutang kereta, anak seorang kata saya nak pakai kereta, bayar semua. Bila bayar semua, hak mana dia bayar, dia dapat kat dia lah, dia bayar. Yang mana ayah bayar dah, itu nilai faraid. Cuba tengok jodoh kita ringkas. Si mati masih ada mak. Mak ni nak beritahu, walaupun mak dah tak bercakap. Mak koma, anak dia mati pun dia tak sedar apa kan? Tak sedar apa. Okey nah. Saya ingat berlaku kat mak mentua saya. Mak mentua masuk wad, tiba-tiba menantu jatuh sakit serangan jantung. Meninggal dalam kenderaan. Adik dia bawa hospital. Cuba bayangkan, mak mentua hospital Kulim, birah saya, menantu mak mentua saya duduk hospital Kulim. Mak mentua dia kata apa, buat mai sat mai kuban. Mak nak tengok. Jadi mak mentua saya tengok menantu di hospital. Nampak tak? Jenis-jenis macam tu lah. Saat dia ibu jaga nah, walaupun tua, duduk rumah kebajikan masyarakat ke mana koma ke, dia ada hak. Sekiranya tak bagi hak dia, kita berdosa. Cuba tengok lagi waris-waris bawah. Orang dulu-dulu anak ramai tak? Orang dulu-dulu ramai kan? Ramai. Saya selalu buat misal jiran sebelah rumah saya, pindah dah balik Terengganu. Mak dia menikah mak 13, anak ada 19. Kira pangkat habis tak? 19. Pangkat habis tak? Habis kita ni kadang 2 orang, 3 orang, anak tak ramai, rezeki banyak tu buat ke mana?
Walaupun saat dia anak ramai, tapi Mahmud anak tak ada. Okey, cuba cek balik. Hasmadi sampai bawah tu semua adalah abang, adik, kakak Mahmud. Yang laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Kita ringkaskan. Pusaka bahagi 6, mak 1/6, baki 5 untuk semua yang baki 10 orang. Orang lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, 6 tak boleh settle, darab dengan 13. Mak dapat 13, lelaki 10, perempuan 5. Cuba tengok. Dia sebenarnya soalan dia tanya macam-macam. Dia tanya ikut asalnya nak bedak sama rata. Saya kata jangan sama rata awal sangat. Saya ikut menyesal. Ni PKP ni barang-barang semua nak pakai duit. Tengok jadual A faraid. Mak dapat 24,000 lebih. Hasmadi laki-laki 18,000 lebih. Yang perempuan 9,000 lebih. Saya nak tanya. Nak sama rata boleh tak? Boleh. Tengok jadual B. Jadual B. Tanya saat dia. Mak, kalau mak faraid, mak dapat 24,000 dekat 4,500 mak. Kalau sama rata 13,000. Mak nak hak mana? Mak nak hak banyak. Hampa pun tak bagi duit kat aku. Faham tak ni? Mak, ayah pesan sama rata. Ayah pesan sama rata. Tapi hampa tak bagi duit kat aku. Aku nak faraid. Tanya juga Hasmadi. Hasmadi nak dah sama rata. Sama rata dapat 13,000 lebih. Faraid 18. Nak mana? Ni saya nak tanya sikit lah. Padang Temusu banyak orang jual kereta. Banyak tak? Cari kedai kereta murah, ramai. Harga kereta murah, kilometer mau sikit. Betul tak? Kalau boleh, nak satu kena. Kalau boleh, cikgu perempuan. Faham tak? Rumah dia duk pergi. Yang jenis tu lah macam-macam Ayu Skor ni bagai-bagai. Kita pun macam tu juga. Hakikat dia macam Padang Temusu ni. Orang menega kereta lah. Deretan kedai tu, kebanyakannya adik-beradik. Keluar pada kedai kereta A, kita pergi kedai B. Dia hello kedai B. Ada klien, dia keluar pada kedai aku. Aku minta kereta dia 50. Hang bagi kat dia 52. Mesti dia mau. Sebab tinggi pada kedai aku. Tapi kereta tu up sikit lagi. Kereta hak kita nak jual. Kok mana untung lepas tak? Untung. Tanya sikit. Hasmadi, faraid 18,000 lebih. Sama kata 13 lebih. Nak mana? Hasmadi bincang dengan isteri dan anak-anak. Setuju tak? Jangan dok buat pesan sendiri. Yang perempuan-perempuan pula, laki mereka kata apa? Nak sama kata ke nak fight laki mereka? Tok laki mereka nak apa? Kita kena sama rata lah. Ke pak pesan? Pak pesan sama rata. Tak sedap peduli hak pak pesan. Baik. Sekiranya nak sama rata, tengok. Atau sekiranya mak nak faraid, hak lain nak sama rata, boleh. Tengok, setuju, settle. Masa tu, waris-waris dapat pahala sama rata. Jangan kita cepat sangat nak sama rata, nanti kesal. Kemudian saya nak tanya lah. Pusaka ayah kalau ada 500, nak faraid ke nak sama rata? 500. Nak faraid ke sama rata? Kadang kata ambil kampung aku tak mau. Dah setuju 500 tak mau, rupanya 500,000. Pasal je nak. Hang tipu. Bukan tipu. Aku nak abang 500,000. Bawa abang 500, hang dah cakap dah. Ayah tinggal duit 500. Sama rata. Ambil hang. 500,000 sebenarnya. Masa tu kesal. Dah kesal, tak jadi dah. Okey, clear nah? Setuju sama rata. Setelah tahu hak faraid, yang tu dapat pahala. Setuju sama rata, tetapi tipu adik-beradik, yang tu berdosa. Contoh dia tipu dah macam mana tipu. Tanah ayah dia jual 400,000.
Dia tipu adik-beradik 200,000. Tanah ayah aku jual dapat 200,000. Tu pun puas minta. Tipu adik-beradik. Abang berapa? 200. Sebenarnya berapa ribu? 400. Berapa ribu masuk paket? Berapa ribu masuk paket? 195,000. Mai kot mana? 5,000 bayar kepada tuan punya tanah baru untuk tutup mulut dia. Itu rasuah. Tipu, jangan jadi begitu. Baik, masuk kepada kitab kita. Okey. Masalah 117 kah? Kot silap tanda. Dia ada Tuan Imam. Pak Su. Lepas PKP saya main dah sekali kan. 117. Okey, baik. Seorang sembahyang turun sujud tilawah, kemudian dijadikan rokok. Faham tak dijadikan rokok? Contohnya pagi Jumaat lah. Lah subuh awal ke lewat? Awal. Tapi pernah lagi tak subuh awal lagi? 5:30 subuh dah. Lah maghrib. Dulu-dulu kuliah maghrib, balik dah makan nasi. Lah tak dah. Sebab maghrib pukul 7. Punyalah awal. Baik. Sebagai misal ni. Solat subuh ni di surau taman saya. Solat subuh ada sajdah campur dengan doa pukul 7 selesai. Itu surau taman saya lah, zikir agak panjang. Sini saya tak tahu. Solat subuh kalau campur sajdah, biasanya Tuan Imam sapu muka pukul berapa? Sampai pukul 7 tak? Pagi Jumaat. Lebih kurang kot, no? Lebih kurang kot. Hari yang tak ada baca sajdah, awal sikit. Misal, Tuan Imam ni dah tengok jam. Kan? Habis dah baca ayat 15 surah sajdah. Wa hum la yastakbirun. Nak sujud nak? Sujud tu, turun sujud. Lepas sujud, jangan duduk. Dia bangun terus. Duduk sekejap itu makruh. Sujud, bangun terus. Adapun rakaat yang pertama dengan 3 nak bangkit, sunat sujud dulu. Tuan Imam tengok jam, Allah tak dan. Kalau sujud sajdah apa jadi? Kena bangkit pula. Tatajafa junubuhum. Habis pula 15 ayat. Rokok, iktidal, sujud, duduk sujud. Baru rakaat pertama. Bangkit pula rakaat yang kedua surah Al-Insan. Kau apa nak habis? Contoh. Maka kerana benda tu dia fikir, untuk jimat masa, buat macam mana? Dia nak sujud, dia tukar. Aku nak rokok. Nak tanya, makmum, dia tahu tak imam nak rokok tak jadi sujud? Makmum tahu tak? Tak tahu. Apatah lagi, isteri tuan imam, jenis dia naik kereta yang ada minyak. Faham tak ni? Kereta minyak tak ada, dia tak naik. Tuan-tuan faham tak faham? Faham tak faham? Setengah isteri, dia naik kereta ada minyak. Kereta minyak tak ada, dia tak naik. Kereta dia tak naik tu kena kereta kita. Allahu Rabbi. Jemaah. Nak singgah buah minyak dulu, kalut tak? Kalut. Jawapan dia, aku dengan nak buah minyak pula. Lagi kereta mampu tengah jalan jenuh. Jawapan dia, jimat masa. Dia niat nak rokok, dia rokok. Makmum nak buat apa? Dia nak sujud. Makmum rokok, sedangkan dia nak sujud, dikira ke tak dikira? Okey, cuba tengok. Jika seorang yang bersembahyang, ia turun dengan qasad hendak sujud tilawah. Kita semua macam tu kan. Kadang-kadang, maaf cakap, kadang-kadang pintu kereta tak ada tutup. Sebab apa? Imam dah baca ayat 13 dah. Surah sajdah. Allahu barik je nak sujud. Tak dan.
Berlari-lari. Allahu Akbar. Sujud. Alhamdulillah. Contohlah. Okey. Tapi orang Melayu yang kerak dia berlari bila? Imam rokok dia kerak berlari. Imam sujud dia kurang berlari. Sebab apa? Aku bukan dapat rakaat. Kemudian dijadikannya rokok maka tidak membadai melainkan jika ia jadi makmum. Nampak tak? Jaga elok ulang balik. Baca surah sajdah oleh imam. Dia niat nak sujud. Allah. Dia break. Dia pergi rokok. Rokok tak kira. Dia kena patah balik berdiri. Niat rokok. Baru boleh rokok. Adapun makmum terkecuali. Makmum. Dia niat nak sujud. Tiba-tiba imam rokok. Dia rokok sama imam. Sebab apa tak batal? Sebab masa usolli tu dia niat tak jadi makmum. Dia niat tak jadi. Apa kira? Okey, dan turun ia makmum untuk sujud tilawah serta imamnya. Makmum bukan tahu imam sujud, imam turun nak buat apa. Maka imam itu tidak sujud, bahkan ia berhenti rokok dan bolehlah jika membadai baginya makmum rokok itu. Rokok makmum dikira. Saya nak tanya, hangat hati tak makmum? Imam, orang Melayu kita, kata-kata, dia pada awal semayang sampai habis dia kutip makruh sepanjang semayang. Kecuali dua tempat je orang Melayu kita semayang elok. Yang pertama, orang Melayu kita takbir setelah imam takbir. Betul tak? Betul tak? Yang kedua, makmum kita bagi salam setelah imam bagi salam. Yang ni memang orang Melayu kita betul. Macam Arab. Hak lain tak betul. Tak betul tentang mana? Imam baca Fatihah. Dia dengar imam baca. Dia duk pulun baca Fatihah. Itu tak betul. Kena bagi imam berhabis dulu. Tapi kadang-kadang imam Fatihah, makmum kena pulun juga Fatihah. Sebab imam ni kami kenal. Dia imam dua inna. Tahu dua inna? Inna anzalna, inna a'tayna. Inna a'tayna memang lingkup lah. Sebab apa? Sebab imam kadang-kadang dia lepas waladhalin amin, dia tak bagi maksa makmum baca Fatihah. Jenis macam ni, imam Fatihah, dia Fatihah juga. Last kali pada imam merokok, dia bergerak sama dengan imam. Gerak sama dengan imam, makruh. I'tidal sama, makruh. Sujud sama, makruh. Faham tak? Duduk sama, makruh saja-saja. Hak sunat macam mana? Makmum lihat imam merokok, baru makmum merokok. Makmum lihat imam i'tidal, baru makmum i'tidal. Makmum tengok imam sudah sujud, baru makmum turun sujud. Bila makmum turun nak sujud, imam tunggu sampai makmum selesai tasbih, baru dia Allahu Akbar. Makmum sentiasa lambat daripada imam. Yang itulah dapat pahala 27 darajat. Hak banyaknya kita bukan macam tu. Maaf cakap, kalau imam umur 72, makmum umur 27, siapa sampai dulu tekak sembahyang? Imam umur 72, makmum umur 27, siapa sampai dulu? 27 sampai dulu. Sampai dulu sebab dia tenaga banyak. Kadang-kadang imam bukan semua sihat. Kadang-kadang dia bukan sampai 2 lutut dulu. Dia sampai 1 lutut dulu. Turun, lutut letak, yang ni letak. Gitu. Sebab badan dah tak kuat dah. Dan demikian juga jika turun seorang dalam keadaan jahil dengan qasad imam, dia turun dalam kepala dia. Imam nak sujud ke nak rokok? Kita bukan tahu. Maka tidak mengetahui ia apakah tujuan turun imam itu kerana sujud sajdah atau kerana rokok. Nak tanya imam boleh tak? Hai tu imam, hang turun tu apa? Kita tak tahu.
Maka rokok ia sertanya. Imam rokok, kita rokok. Alang kepala kita kata apa? Tu imam ni biar betul. Subuh pagi Jumaat. Surah Sajdah baca sampai ayat 15. Tiba-tiba dia pergi break. Dan demikian juga kalau syak makmum yang musafir. Makmum musafir. Orang musafir ni, bukankah dia boleh jamak dan dia boleh qasar? Saya rasa lah. Saya, kalau musafir, memang jamak qasar tak tinggal. Contoh dia, kalau kena hantar anak, ala ustaz. Kadang-kadang, turun pergi padang besar. Padang besar, orang meniaga tak ramai sebab apa? Hak banyak duk meniaga tu orang Thailand. Walaupun padang besar buka, orang Thailand tak boleh main. Kosong macam tak ada orang meniaga. Baik. Semayang Zuhur dengan asar buat jamak takdim. Diperlih masuk perlih jamak takdim. Maghrib Isyak buat mana? Buat di rumah sewa anak nombor 2 saya. Dua-dua jamak. Kenapa tak buat jamak takhir? Susah. Jamak takhir Maghrib Isyak, kita nak semayang di mana? Masjid dah tutup. Kan? Singgah dekat Al-Qurun lah. Macam tu. Kita solat, imam tu orang musafir. Kita tahu tak dia jamak ke dia qasar? Kita tahu tak? Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Contoh nah. Hari tu saya kena saman 2 saman 600. Punca dia, saya keluar rumah 2 pagi. Pergi ke Bangi, ambil anak, pergi Putrajaya, hantar anak ke Bangi, balik petang tu juga. Kira naik laju lah. Naik laju lah. Apa dia? Wis dia abang, tak mana ada kamera. Tapi dia tak abang, tak mana orang duk menerap. Tak hak menerap dia tak abang. Kena saman, 2 saman. Memang terantak. Saya bayar-bayar, kerajaan baru hapuskan saman tu. Doktor munggu aku bayar, boleh apa hapus. Kalau boleh, biar orang lain kena bayar juga, baru okey kan. Baik. Nak cerita dia, singgah dekat tapah kedai buah banyak. Kita nak solat ni, kita tak kenal orang. Situ bukan ada Tok Imam, bukan ada Tok Bilal, tak ada. Tok Siak ada, Tok Bilal tu tak ada. Kita nak ikut apa? Saya pun temu ramah lah. Saya tanya, abang, ya. Abang nak jamak ke? Abang nak qasar ke abang nak tamam? Nak qasar ke nak tamam? Nak qasar lah. Okey, cantik. Tahu apa berlaku? Tiba-tiba bukan dia jadi imam, orang lain jadi imam. Saya pergi tanya orang yang nak jadi makmum. Faham tak? Jadi buat mana? Cara dia macam mana? Kita kena niat cabang. Tak niat cabang. Aku solat Zuhur qasar jika imam qasar. Aku solat Zuhur tamam jika imam tamam. Kalau tak mau buat macam tu, semayang seorang-seorang. Tapi pahala kurang. Biasanya kalau musafir memang ambil jamak kan. Qasar memang. Sebab apa? Ringkas. Ada orang dia pakai buat jamak takdan. Jamak takdan lagi senang. Ya, semayang tak kena ambil. Dia kata apa? Jika ia imam qasar, aku pun qasar. Dan jika ia tidak qasar, ia tamam, maka hendaklah ia imam tadi, kalau dia tamam, dia tamam. Macam balik. Jika ia qasar, aku. Dan jika tidak, aku tamam. Maka hendaklah ambil nyata imam semayang qasar. Dia duduk tunggu apa? Ya Allah, biar lepas sujud yang kedua itu, imam duduk tasyahud akhir. Kalau imam duduk tasyahud akhir, dia pun dua. Kalau imam naik 3-4, dia tak boleh bagi salam. Bagi salam batal. Sebab kamu semayang qasar, tak boleh ikut imam semayang tamam. Bahkan kalau kamu tak bagi salam, kamu tunggu imam pun batal juga. Sebab qasar tak boleh ikut tamam. Tapi tamam boleh ikut orang semayang qasar. Okey lah. Dan tidaklah mudarat ikutannya dalam keadaan jahil. Jahil tak tahu imam tamam ke qasar tak tahu, tak batal. Tapi syarat dia,
Imam naik buat 4, kamu kena naik buat 4. Tak pada kamu buat 2 saja. Ada satu masjid ni tak sebut nama lah. Dia faham qasar tak boleh ikut tamam. Tahu dia buat macam mana? Dia semayang 2, dia tunggu imam naik 3, 4, bagi salam sekali. Tu batal tu. Batal sebab apa? Qasar ikut tamam batal. Cara yang kedua batal juga. Buat macam mana? Tunggu imam rakaat yang ketiga baru kita takbir. Dia 3, kita takbir. Allahu Akbar. Dia bagi salam, kita salam. Batal juga. Sebab qasar tamam tak ikut qasar tak ikut tamam. Pendapat para ulama yang membenarkan qasar ikut tamam adalah mazhab Maliki. Boleh. Tapi nak kena buat macam mana? Kamu tunggu imam tasyahud terakhir baru kamu takbir. Faham tak? Imam rakaat yang keempat masa tasyahud akhir dia Allah. Pendapat tu boleh. Saya nak tanya, rugi tak? Imam semayang 4 dia tak ikut sebab nak qasar. Padahal semayang habis lambat pada tu imam lagi. Tu payah cerita. Masalah 118. Tajuk-tajuk ni kerap berlaku dalam masyarakat kita. Okey, 118 ni tajuk baru. Seorang dalam i'tidal. Ni nak tanya lah. Ada tak anak-anak yang buat? Ayah duduk tengah semayang, dia setan tengah belakang. Tersembam dah ayah. Ada. Jangan nak buat main. Okey. Lalu ditolak. Kawan tolak ke? Anak tolak ke? Tersembam atas sajadahnya. Faham tak faham? Ayah semayang. Sami Allahu liman hamidah. Lepas i'tidal apa dia? Lepas i'tidal apa dia? Sujud dah. Tak ada nak turun sujud, anak stand tengah belakang. Ayah pun jatuh. Elok. Aku memang nak sujud. Anak Kristan cantik pakai jadi sujud. Sujud tu tak kira. Sebab apa tak kira? Awak tak niat nak sujud, awak jadi sujud sebab anak stand atas belakang. Okey. Jika seorang dalam i'tidal lalu ditolak, bila ditolak tersembam mukanya atas sajadah, maka terus dijadikan sujud, nescaya tidaklah membadai sujud dengan sebab itu. Bahkan tak dapat wajib kembali kepada itu. Dia kena berdiri semula. Berdiri semula, niat nak sujud, Allahu Akbar. Dia tak boleh angkat kepala sujud balik, tak boleh. Sebab dia turun tu sebab jatuh, bukan sebab nak turun. Kembali kepada i'tidal semula, kemudian rukuk dan sujud. Dan demikian juga kalau sujud seorang, lalu diangkat orang kepalanya. Kita sujud, ada orang mengangkat kepala. Bukan dia nak angkat sendiri. Tanpa ikhtiarnya, maka wajiblah ia kembali semula kepada sujud. Kita sujud, orang tarik kepala, kita wajib sujud semula. Kemudian angkat kepala dengan qasad duduk antara dua sujud. Lagi senang faham, tengok contoh di bawah. Dan jika sujud seorang tiba-tiba ternampak kalajengking. Tangan sini apa kalajengking? Scorpion. Warna hitam tu. Kadang-kadang pakai kasut rasa ketat. Saya pernah masa sekolah rendah. Naik basikal mini. Basikal perawan mampu tak perawan mampu? Pernah dengar? Perawan mampu. Kayuh laju tapi berat sikit. Basikal mini. Kita laju perawan mampu. Sebab depan besar belakang kecil. Pakai kasut kanan kiri, belah kiri rasa ketat. Kaki aku besar sebelah. Rupanya ada lipan bara. Hampir sampai sekolah, ambil jalan dekat, ayah tak hantar, ayah bagi gerek. Tindih akak muktan, kontak. Lipan bara nyek kena. Patah balik rumah tak pergi sekolah. Kayu gerek, belah kanan saja. Sebab belah kanan saja. Orang mampu memang boleh kayu kanan saja. Macam itulah. Kita ni tengah-tengah sujud, kalajengking keluar. Atau lipan bara keluar.
dengan tidak sengaja. Terangkat kepalanya kerana terkejut daripadanya. Dan kitab ni kita jumpa nanti. Tengah sembahyang, ulang betul. Sembahyang batal. Saya nak tanya, kita duk fikir sembahyang batal ke kita nak padam? Tengah sembahyang ulang betul. Batal tak batal? Batal tak batal? Jawapannya duk fikir padam ke tak? Jawapannya berhenti sembahyang. Maka tidaklah dikira, tidak memada daripada dia tu mengangkat itu. Dia angkat kepala, tak boleh kira. Sujud balik, angkat kepala. Macam tu. Maka hendaklah sujud semula, kemudian angkat kepalanya daripada sujud itu. Baru dia kira. Kalau dia tak buat macam tu, semayang dia luput satu rakaat. Semayang dia batal. Kenapa batal? Sebab semayang, kamu sujud, kurang satu sujud, batal. Jaga-jaga nah. Itu sekiranya dia sedang. Sekiranya dia tidak tahu, kita beritahu kat dia, kamu kena tambah lagi satu rakaat sebab kamu jahil. Jahil, kadang dimaafkan, tapi kalau banyak sangat, batal juga. Contoh, semayang bagi salam, orang tegur. Kamu semayang 3 rakaat. Dia kata, betul ke? 3. Beralih arah kiblat, tambah lagi 1. Tak batal semayang. Sebab apa tak batal? Sebab kita tak tahu kata semayang kita baru 3. Kita tanya dia, sungguh ke? Faham dah? Dah tahu, masuk balik. Dah tahu duduk bersembang lagi, batal semayang. Ni cerita ni berlaku. Nabi solat. Nabi semayang lupa 5 kali. Lupa bukan sebab khalid, lupa sebab khusyuk. Khusyuk sangat. Pernah berlaku semayang, terlupa rakaat. Pernah solat 4 jadi 3. Pernah solat 4 jadi 2. Pernah solat 4 jadi 5. 5 kali Nabi lupa. Syariat dia, bila dah lupa, sujud sahwi. Semayang rakaat kurang, sujud sahwi tak mencukupi, kena tambah lagi rakaat yang kurang. Ni bab nak bagi faham ni susah ni. Duk berlaku selalu depan mata saya. Allahu Akbar. Tak sempat pun rokok bersama dengan imam. Tapi hak mai lambat, dia rokok juga sedangkan imam i'tidal. Saya yang takbir sebelum imam angkat kepala pun tak sempat nak rokok bersama imam. Allahu Akbar, gaya nak rokok, imam angkat kepala. Saya tak turun rokok, i'tidal terus. Kata tak kira. Hak yang lambat daripada saya, dia sempat takbir, dia rokok. Dia rokok tu imam i'tidal dah. Saya takbir, imam rokok. Gaya nak rokok, imam i'tidal. Dia takbir, imam i'tidal dah. Lepas dia takbir, dia rokok. Lepas rokok, dia bangkit. I'tidal. Imam bagi salam, dia bagi salam. Sebab apa? Aku semayang cukup rakaat isyak 4 rakaat. Bukan 4 tu. Baru 3. Dia kata dapat rokok, dapat rakaat. Kamu dapat rokok, imam dah buat apa? Dapat rokok yang dikira, dapat rokok, imam rokok baru kira. Kalau dapat rokok, imam tak rokok, tak kira. Sama juga kalau kita semayang gerhana bulan, gerhana matahari. Kita sampai-sampai, imam rokok. Kita ambil hak semayang. Mai-mai, sambil duduk turun tangan baju. Allahu Akbar, imam rokok pula. Cantik tak? Semayang gerhana, imam tukang rokok 2 kali. Cantik. Imam ni macam faham-faham. Imam bagi salam, kamu wajib bangun tambah lagi 1 rakaat. Sebab semayang tadi, rakaat tak kira. Rokok yang kedua tu tak dikira. Yang kira rokok pertama. Tu jaga-jaga nah. 119, pitam dalam sembahyang. Yang pernah duk berlaku apa dia? Tidur. Tidur. Tidur ni kalau jatuh terlentang, saya rasa dia tak sambung sembahyang. Dia buat apa? Tak mutu balik. Orang buh dia lagi mampu, saya tahu buh dia. Nak jadi viral lagi, ada orang ambil gambar, buh dalam Facebook, gambar semua, mampu dah.
Baik. Kita buat misal lah. Siang hari kerja teruk. Bila malam hari mai tarawih. Betul tak? Saya ingat ni pengalaman tubuh saya sendiri lah. Saya bekerja, ada ketika ayah sara, ada ketika mengaji duit sendiri. Banyak mengaji pakai duit sendiri lah. Kerja teruk, jadi buruh. Tapi pergi solat tarawih. Letih tak? Kerja jadi buruh, sebelum saya pergi masjid dululah. Bila kita semayang, letih tak? Tarawih dulu kita tak perlu dengar 8. 8 ni baru dulu-dulu semua 20. Tambah, tahu tak parit panjang? Parit panjang mana ada orang berani buat tarawih 8? Tok Guru marah. Kita kot sini kalau buat 20 orang marah. Nampak tak? Kalau tak percaya cuba pergi semayang tarawih belah baling. Terutama parit panjang. Kalau Kelantan pergi belah-belah Kuala Pondok. Tak ada orang buat 8. Tak berani buat 8. Kot tempat kita apa dah? Tak berani buat 20. Sebab apa? Sebab ramai orang dah buat 8. Tu. Bila kita semayang tarawih, apatah panjang-panjang, barangkali kita tertidur. Terlelap tak apa. Hak masalahnya pitam. Pitam ni batal ayat semayang. Jika berlaku pitam bagi seseorang dalam semayang dan jatuh tersembam mukanya ke atas sajadah dia. Pitam. Ingat pitam batal ayat semayang lah. Bila ayat semayang batal tak? Ayat semayang batal tak? Ni selalu misal ni. Orang laki-laki kalau pegang kemaluan dengan tapak tangan, batal ayat semayang. Hari tu dia kencing, dia tak pegang dengan tapak tangan. Dia buruh celah jari. Batal tak ayat semayang? Dia kencing, dia tak pegang tapak tangan. Dia kapit dengan jari. Batal tak ayat semayang? Dia tak pegang dengan tapak tangan. Batal tak? Anak murid saya ada jawab, tak batal sebab dia tak pegang. Hak kecil. Silap. Kencing batal lah. Dia duduk pikak. Tak pegang dengan tapak tangan. Jenis macam tu lah. Maka tidaklah dikira sujud. Sujud tak kira. Dan batallah sembahyangnya kerana terbatal wuduknya dengan pitamnya itu. Bangkit, pergi ambil ayat semayang, takbir semayang pula. Orang pakai haru hang buat kerja apa sampai pitam ni. Dan jika pitam ia ketika duduk baca tasyahud. Melayu kita panggil apa dah? Tahiyat. Orang Melayu kita dia suka buh nama. Ikut hak depan. At-tahiyat. Tahiyat. Orang Arab dia panggil tasyahud. Melayu panggil tahiyat. Dua-dua boleh pakai. Okey. Dekat belah-belah terbengau sana ada seorang hamba Allah. Orang gelak dia Haji Man Tahiyat. Haji Man Tahiyat. Kerana wuduknya batal, sudah terbatal dengan sebab pitamnya seperti mana dinyata oleh Abul Futuh Al-Ijli, bersalahan kalau tidur ia dalam semayang. Nak tidur dalam semayang ni kena tengok tempat. Kena tidur tempat. Jangan tidur tempat rukun pendek. Jangan tidur masa i'tidal. Batal semayang. Jangan tidur masa duduk antara dua sujud. Batal semayang. Kenapa batal? Sebab kamu memanjangkan rukun pendek. Tak kentut. Tapi rukun pendek jadi panjang. Batal. Dan kedudukan dia kata, tetap papan ponggongnya. Ni saya tanya soalan tak apa nak bagus ni. Siapa pernah kentut dalam kereta? Angkat tangan. Pernah tak kentut dalam kereta? Terutama kita seorang, betul tak? Kalau ada 2 orang, 3 orang, kita pun malu. Seorang, kerap kali kita kentut ikut dan. Percaya tak? Betul tak betul? Ikut dan. Nak kentut tak keluar. Sebab, kosen rapat dengan punggung memang tak keluar. Jadi, kalau tertidur, sambil duduk, tak batal ayat semayang. Syarat dia, punggung rapat. Dalil punggung rapat, kita nak kentut, tak keluar angin. Kena bagi sengit punggung, barulah keluar angin.
Jika sekiranya pendek masa tidur terlelap. Terlelap ni perkara panjang mana? Kalau baca tasyahud awal tak dan habis terjaga. Tasyahud awal pendek. Baca tak dan nak habis terjaga tak batal yang semayang. Apa tak batal? Tak batal semayang. Sebab apa tak batal semayang? Sebab tidak memanjangkan rukun pendek. Ayat semayang tak batal. Tetapi semayang boleh batal kalau memanjangkan rukun pendek. Dan jika masa tidurnya dan adalah ia pada rukun yang pendek, nescaya batallah semayangnya. Batal tu panjang mana? Tidak kira-kira kalau jiran dia baca tasyahud awal habis, dia masih lagi duduk tidur lagi, batal semayang sebab putus mualat dengan memanjangkan rukun yang pendek. Dan jika tidur ia pada rukun yang panjang seperti tasyahud akhir dan sekalipun lama tidurnya, maka tidaklah batal semayangnya. Yang ni kesianlah seorang hamba Allah muslimat ni. Muslimat mengaji, dia tanya saya, Ustaz, suami saya, dia tidur masa tasyahud akhir, saya tak larat nak tunggu. Patutnya dia janganlah tanya. Itu dia tanya apa, Ustaz? Seorang imam, dia solat rakaat terakhir, tasyahud akhir, dia terlena. Dia terlena, gerak pun tak jaga. Patut buatlah seorang imam. Dia kata, suami saya, dia semayang, dia tidur, gerak tak jaga. Saya mufarakah, boleh tak boleh? Jawapannya, boleh mufarakah. Solat imam, suami kamu tak batal. Sebab apa tak batal? Tasyahud akhir, boleh duduk lama. Syarat, punggung dia rapat. Nak tahu rapat ke tak? Cuba duduk tasyahud akhir, cuba kentut. Keluar tak keluar? Kalau angin tak keluar, punggung rapat. Kalau angin keluar, punggung tak rapat. Manusia dia tak sama kan, setengah kerusi keras dia tak boleh duduk, dia kena lapik. Sebab punggung dia sakit, isi tak ada. Setengah orang punggung dia besar, isi banyak, yang tu memang rapat sungguh lah. Pernah jumpa tak setengah orang dia tasyahud akhir, kaki dia tinggi gitu. Sebab dia punya betih dia besar. Kita betih kita kecil, lutut kita hak kanan ni boleh kena lantai. Orang hak betih besar, tu dia tercongek. Cuba tengoklah. Cuba duduk, cuba kentut. Kalau keluar angin, solat batal. Sebab terlena. Kalau angin tak keluar, walaupun terlena, tidak membatalkan solat. Wallahu'alam. Okey, nak sambung lagi, panjang. Sekejap lagi salah SOP pula. Kalau ada soalan, ya. Okey. Ya. Terima kasih. Dalam kitab ni pun ada. Mana nak jawab? Kalau imam sujud, kita sujud. Imam duduk, kita duduk. Kita baca Rabbi fi'li warhamni wajibuni. Habis dah. Dia tak sujud lagi. Jaga, sangat berbahaya. Kita boleh tasbih suruh imam sujud, tapi kita kena jaga masa. Sekira kita duduk tasbih perangan imam, imam tak turun, kita duduk tasbih perangan imam tak turun. Kalau duduk kita tu, kalau kita baca tasyahud awal, daripada awal kita baca, habis sampai selawat kat Nabi, solat kita batal. Sebab apa batal? Sebab kita memanjangkan rukun yang pendek. Aku bukan sengaja nak bagi panjang. Imam tak mau sujud. Kamu kena buat macam ni. Kamu kena sujud, subhanallah, panggil imam turun. Tapi bila kita suruh imam turun, dia tak turun, dia naik pula di atas, jawapan dia, kalau jadi panjang, batal. Nak mengelak batal, buat macam mana? Sujud. Sujud,
subhanallah, imam faham lah. Maka imam dia akan turun. Sekiranya kita turun, imam naik, baik pergi ke dia. Kita tunggu dia Fatihah, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk, dia sujud. Sama tak dengan kita? Sama dah. Bila dia sujud, imam sama dengan kita. Kita bangkit tu rakaat yang keberapa? Kita bangkit tu. Kalau kita bangkit itu rakaat yang kedua bagi kita. Tapi imam bangun atas. Imam tu rakaat keberapa naik? Naik ke berapa? Tadi dia semayang, kata rakaat yang kedua. Dua tu, hak dia dua tak kira tu sebab sujud sekali. Dia naik atas, masih dua lagi. Bila dia turun sujud dengan kita, dia masih dua lagi. Dia dua, kita dua. Tiba-tiba, dia bangkit pula. Bila bangkit pula, dia tinggal tasyahud awal. Kita tak boleh baca tasyahud awal. Kalau kita baca, batal. Sebab apa? Imam bila tinggal tasyahud awal, kita kena naik di atas. Tinggal tasyahud awal. Kenapa tinggal? Tasyahud awal ni jenis benda sunat. Kalau imam tinggal, dia tak duduk langsung, kita wajib berdiri. Kalau dia duduk sekejap, dia tak baca, kita baca sekejap, kita kena berdiri. Kalau kita gagah duduk, baca tasyahud awal, solat kita batal. Kenapa batal? Sebab buat benda sunat tapi tinggal ikut imam. Buat benda sunat boleh batal. Kalau ada lagi, buka dalam YouTube. Tulis nama saya, cari sunat tapi batal. Atau tak tulis nama, ataupun tulis tajuk sunat tapi batal. Rakaman lama dah lepas upload masuk situ. Sunat tapi batal. Tengok situ. Benda sunat kita buat boleh batal. Sebab boleh batal? Sebab awak tasyahud awal. Imam tinggal. Mana boleh baca? Yang boleh ke mana? Imam duduk. Dia tak baca. Kamu boleh baca? Imam duduk sekejap. Dia tak baca. Dia naik atas. Baca sikit saja. Imam tak duduk langsung. Kamu kena bangkit berdiri. Kamu garah baca juga. Batal sembahyang. Sebab kamu buat benda sunat yang imam tak buat. Hai. Ada, benda sunat ni, contoh sujud sahwi. Sujud sahwi tu sunat. Imam buat, kamu tak buat, solat kamu batal. Sujud sahwi, imam buat, kamu tak buat, batal. Batal solat kamu. Imam tak buat, kamu buat, batal sujud kamu tak? Pukul mana? Imam buat, kamu tak buat, solat kamu batal. Imam tak buat, kamu buat, solat kamu batal tak? Rupa-rupanya sujud sahwi ni, imam buat, kita buat. Imam tinggal, kita tinggal. Okey, sujud sajadah. Imam buat, kita buat. Imam tinggal, kita tinggal. Kita pergi buat, kalau imam tinggal, batal sembahyang. Sujud sahwi, imam buat, kita tak buat, tak apa. Syarat kita kena niat mufaraqah. Kalau tak niat mufaraqah, tak buat, tak niat mufaraqah, batal sembahyang. Oh, jaga tu. Tasyahud awal, imam buat, kita boleh tinggal. Imam tak buat, kita tak boleh buat. Kecuali dia duduk sekejap. Kalau duduk sekejap, kita buat pendek. Kalau tak duduk langsung, kita bangkit. Buat juga, batal sembahyang. Susah tak? Sebab tu, mengaji dia jadi loh. Awak jadi gitu, susah. Sebab tu, sembahyang berjemaah, pahala banyak. Sebab nak batal dia banyak. Sebab tu, pahala dia banyak. Cuba tengok, Ustaz. Ni PKP ni, orang tak boleh menega. Orang kampung menega berapa ribu, hilang duit berapa ribu. Orang kampung hak tak boleh menega habis berapa ribu. Tak menega. Tak seteruk orang hak model dia besar, memang gulung tikar. Tu. Jadi sama juga. Kita sembahyang Jumaat, pahala banyak sebab batal banyak. Solat Jumaat lagi mudah batal. Solat jenazah yang tak ada rakaat lagi-lagi mudah batal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.